A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma ja'alna mimman shama wa qama ramadhana imanan wa ihtisaba waj'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma ja'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba waj'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa sayil asqam wa waba'i corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita akan bersama-sama dengan Ma'al Quran pada juzuk yang ke-25. Kerana malam ni malam 25, insya-Allah kita akan berusaha mencari dan bersungguh untuk kita mendapat kelebihan amalan pada malam Lailatul Qadar allati khairum min alfi syahr, insya-Allah taala. Pada malam ini kita akan bersama dengan beberapa surah daripada Al-Quran. Di antaranya surah Asy-Syura mula-mula sekali, kemudian surah Zukhruf, yang ketiganya surah Ad-Dukhan, yang keempatnya masuk juga surah Al-Jathiyah. 4-5 surah semua, insya-Allah kita mari tadabbur qadar yang diizin oleh masa. Kita pilih beberapa ayat daripada Al-Quranul Karim. 4 surah tadi yang kita sebut adalah di antara surah-surah Al-Quran yang dimulakan dengan Hamim, seperti mana kita sebut pada kemarin, iaitu satu keluarga Hawamim yang mempunyai sebanyak 7 surah semua daripada Al-Quranul Karim. Maka surah Syura dimula dengan Hamim, Ain, Sin, Qaf. Kemudian ayat yang ketiga, kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Dalam surah Asy-Syura ni banyak disebut akan Asmaul Husna, nama-nama Tuhan. Dalam satu ayat tu dibawa mari disebut dua nama golek dia. Satu Al-Aziz, 3 Allahul Azizul Hakim. Dalam ayat ketiga sebut 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama Allah ni panggil Ismu Al-Azam, nama yang terbesar, termulia dan teragung. Kemudian Al-Aziz, maknanya Allah Maha Kuasa, Maha Gagah. Al-Hakim, Maha Bijaksana. 3 dah nama dari satu ayat, 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham dan kita kena menghafal arti nama-nama Tuhan, kerana dia adalah di antara tauhid yang kita pegang bahawasanya Allah Ta'ala lillahil asmaul husna. Yang kedua pada ayat 4 pula Al-Aliyyul Azim. Al-Aliyyu, Allah Maha tertinggi. Al-Azim, Allah Maha besar, Maha agung. Jadi 5 dah. Lepas tu kita mari pula pada ayat yang kelima. Yang kelima ni ada 3 nama semua, iaitu diulangi semula nama Allah, iaitu innallaha huwal ghafurur rahim. Allah patu Al-Ghafurur Rahim. Allah Maha
memberi ampun dan Maha mengasihani. Jadi berapa dah? Jadi 7 dah. Mari pula iaitu qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mari pula pada ayat sebelah, wa huwas sami'ul basir. Dua nama Tuhan, nama Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu ada pula dalam ayat 12, saat ni ayat sebelah ada dua, as-sami'ul basir. Ayat 12, alim, innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Lepas tu lepas ada tu maknanya ada lagi. Ni ada lagi, masya-Allah. Dalam ayat yang ke-19 pula. 19, wa huwal qawiyul aziz. Allah Maha kuat. Masya-Allah. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi Allah atau di langit yang boleh nak lawan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Maha kuat. Kalau ada kekuatan pun, maka kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu campur dengan nama Al-Aziz. Ulas sekali lagi Al-Aziz. Baru ni ada dah belum dah ni. Yang Maha kuat lagi Maha kuasa. Kemudian mari pula ayat 23. 23 iaitu innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha pemberi ampun dan juga Maha membalas. Syakur bukan makna Tuhan terima kasih dak. Makna Tuhan itu membalas dengan sebaik-baiknya akan orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, nescaya kami akan menambahkan lagi nikmat-nikmat kepadamu. Ayat 27 pula ada lagi, khabirun basir. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Mana khabir, Allah ia mengetahui dengan mendalam akan segala keadaan hamba-Nya. Lagu mana hamba dia duduk, hamba dia duk buat, maka semua Allah tahu cara mendalamnya. Lagi pula basir, dapat melihat dengan nyata, jelas. Mari pula ayat 28, iaitu wa huwal waliyul hamid. Dan dialah pengawal, al-waliyu, penjaga, pengawal akan hamba-hambanya, terutama orang-orang mukmin. Al-hamid, lagi maha terpuji. Lepas tu mari pula yasha qadir. Mari sekali lagi nama qadir. Sifat yang bermaha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah, masya-Allah, banyak. Itu kita boleh ambil pakai ngapa wingat serta wi faham gapo maksud nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Surah Syura, nama Syura, masya-Allah. Surah turun di Mekah. Ayat dia 53 ayat semua. Syura ni mana syara. Mana syara. Jadi kerana disebut dalam ayat dalam surah ni iaitu pada ayat yang ke-38. Wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus salah wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka itu dijalankan secara bersyarat sesama mereka. Syarat ni adalah salah satu dasar. Dasar dalam apa? Dalam pemerintahan. Mana ayat ni, surah nama surah politik lah kita kira. Mari tengok mari. Kerana surah-surah ni suatu perkara yang besar, yang mana kalaulah umat Islam ambil dasar ni, maka dia adalah akan berjaya dalam urusan mereka itu. Jadi dalam surah Syura ni ada 3 ayat yang kalaulah kita ni betul-betul menghayati, ambil pakai dalam hidup kita, nescaya kita tu menjadi orang yang berjaya
dunia dan akhirat. Satunya ayat iaitu ayat sakut paut dengan kemasyarakatan. Wa makhtalaftum fi syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan apa yang kamu selisih pendapat pada sesuatu, maka kamu nak cari penyelesaian lagu mana, maka ayat ni sebutnya fa hukmuhu ila Allah, maka hukumnya, penetapannya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, jangan kembali kepada hawa nafsu, jangan kembali kepada syaitan, jangan kembali kepada maslahat sama ada peribadi atau puak dan sebagainya. Ini ayat ni ayat kemasyarakatan. Bila kita hidup cara bermasyarakat, maka memanglah ada perselisihan, tapi bukan semua perselisihan yang dicela oleh Islam. Kita tengok dalam Islam ni, dalam masalah hukum hakam, hukum-hukum fiqh terutamanya, di sana ada beberapa mazhab, baik mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Banyak perkara-perkara yang tidak sama pendapat. Ijtihad mereka itu berselisih antara satu sama lain. Tapi mereka tidak pernah berbalah, mereka tidak pernah berpecah belah antara satu sama lain. Kerana mereka anggapkan ijtihad mereka, kalau betul maka ambillah, kalau tak betul ambil hak betul daripada hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ayat dari segi pemberitahan. Wa umirtu li'adila bainakum. Dan aku ni, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, disuruh, diperintah supaya melaku adil di kalangan kamu. Ini apa panggil masalah kan pukrong, meretah atau di segi qada, di segi memutuskan hukum antara orang-orang yang bersisih atau berbalah. Ini ayat yang menyuruh supaya melakukan, menegakkan keadilan di antara manusia. Saat ini ayat kemasyarakatan supaya kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga hak saat ini, wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka itu ialah bersyarat di antara mereka itu. Ini ayat politik lah. Ni seolah surah syura ni surah politik. Mengajarkan kita supaya kita tu bila hidup cara beramai-ramai, maka perlu kepada satu-satu pengurusan itu perlu kepada syura. Kemudian kita pergi pula kepada ayat yang ke-13 daripada surah Asy-Syura, iaitu syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih Allah yastabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Ayat ni adalah ayat yang menyuruh supaya kita tu berjemaah, bersatu, berpadu. Kerana berjemaah ni bukan saja daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia adalah syariat nabi-nabi dulu daripada Nuh dan juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Disuruh kita tu berbaik-baik dalam kita menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. An aqimuddin, tegak pendirian agama. Maksudnya ialah kita menegakkan rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam serta segala ajaran manhaj Islam di kalangan masyarakat, supaya
agama yang diturun oleh Allah Subhanahu wa taala itu terjaga baik. Baik iqamatuddin dengan mengajarnya, dengan menyebar dakwahnya, mengajak manusia supaya berpegang dengan agama Islam yang kamil, syamil, yang sempurna lagi pula mencakupi segala bidang hidup manusia. Yang penting lagi pada tu itu wala tatafarraqu fih, dan janganlah kamu berpecah atau berselisih pada dasarnya. Hukum-hukum apa ni, tiap-tiap orang rasa membawa syariat yang sesuai dengan zaman dia, tak apa tu. Tak serupa Nabi Nuh, syariat dia tak serupa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak serupa Nabi Ibrahim, tapi segi dasar tauhid adalah sama. Wala tatafarraqu fi, jangan kamu berpecah belah atau bersisih pada dasar-dasarnya. Serupa dengan ayat dalam surah apa, Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah, iaitu agama Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu berpecah belah. Maknanya kita faham beberapa ayat Quran sama ada dalam surah Syura atau surah Ali Imran adalah menyuruh supaya melarang kita jangan tafarruq. Ikhtilaf, kalau tak sampai tafarruq tak mengapa, tak ada masalah, kerana Tuhan jadi fikiran manusia tak sama. Tapi tafarruq ni adalah mazmum, berpecah. Ini adalah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mari pula kepada ayat 17. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya Allah turun kitab, iaitu Al-Quran. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Allah yang menurunkan kitab suci, kitab yang membawa kebenaran, serta yang menjadi dan keadilan, al-mizan. Jadi kita faham di sini bahwasanya Allah Taala turun Quran itu mengandungi ajaran yang benar untuk kita pakai dalam hidup kita, dan juga untuk kita pakai dalam masyarakat kita, untuk kita pakai dalam umat kita. Wal mizan, lambang kepada keadilan. Jadi Quran ni yang Allah Taala turun untuk kita, untuk manusia ni, ia mengandungi dua, satu al-haq, yang kedua al-mizan, keadilan, supaya kita menjalankan ajaran Allah dengan adil, jangan zalim, jangan terpesong, jangan gapo lagi yang menyebabkan kita tu menyalahi al-haq, kerana kita tidak ambil timbangan keadilan untuk pakai dalam hidup kita. Kita mari kepada ayat yang ke-21 daripada surah Asy-Syura. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Patutkah mereka itu, orang-orang jahiliah tu, mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan untuk mana-mana bahagian pada agama mereka sebagai undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah. Dia Tuhan tak izin, kita tak boleh nak buat syariat, nak pandai-pandai, nak mensyaratkan itu, hak ni kita kata wajib, hak ni kita kata sunat, kecuali kita berpandu kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang asasnya iaitu Al-Quran, lepas tu yang keduanya iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa oleh Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Itu dasar kita tu, kaedah kita terima agama, kaedah kita laksanakan agama. Kita tidak boleh pandai-pandai nak kongsi dengan siapa-siapa, tak boleh nak mensyariatkan satu-satu hukum. Sama ada wajib, sama ada sunat, sama ada harus, kecuali kita ada dalil atau paduan
daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama. Kita tak tinggal ulama, apa yang ulama dia terima daripada Quran, terima pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikut ulama. Dan ulama-ulama sendiri, terutama kepala-kepala mazhab, mereka selalu menegaskan, dia kata perkataan aku ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kalau betul, terimalah. Kalau salah, maka tinggallah. Tinggal. Kalau belawai, pelaga, bersisih dengan ajaran sunnah Nabi, dengan Quran ke dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia suruh tahu pendapat dia, ijtihad dia, tahu lepas di dinding ni, sugung di dinding, jangan dia ambil kerana takut berlawan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, atau syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena faham katanya supaya tidak terbuka peluang kepada nafsu manusia. Takut agama yang bersih suci mari pada Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu Quran dan wahyu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tak bersih, tercampur aduk dengan nafsu manusia. Sebab itulah kita kena jaga, berpandu pada ayat ni, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Sebagai undang-undang syariat, hukum hakam yang tidak diizin oleh Allah, itu kita kena jaga. Kalau diizin Allah maka tak apalah, insya-Allah taala. Kemudian kita mari pada surah pada Zukhruf lah, Zukhruf. Mula dengan Hamim, ayat pertama Hamim. Lepas tu ayat kedua, wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ayat pertama, ayat kedua Allah bersumpah Hamim, lepas tu bersumpah wal kitabil mubin, demi kitab. Kitab di sini tak ada lain lah, kitab Quran lah, yang diturun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bertugasnya, diberi tugas al-mubin, untuk menjelas dan menyatakan kebenaran. Sifat dia mubin, memberi penjelasan yang jelas, nyata, terang, molek apa yang dihajat oleh manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik di segi akidah, pegangnya tak syak lagi, jelas, molek, disebut dalam Quran daripada alhamdulillahirabbil alamin sampai qul a'udzu birabbin nas. Ayat akidah, surah Fatihah, surah Al-Baqarah pun ada akidah, surah Ali Imran pun ada akidah. Semua surah-surah tu biasanya mengandungi asas-asas akidah, baik sakut paut dengan hari kiamat, sakut paut dengan kebangkitan manusia selepas dari mati, baik sebut syurga, baik sebut neraka, baik sebut masalah syirik, masalah tauhid. Semua tu akidah Islam disebut dalam Al-Quranul Karim, aqidatul Islam fil Quran. Dan begitu juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat 3, sungguh kami jadikan kitab itu sebagai Quran. Wa inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan, yang berbahasa Arab, dengan bahasa Arab. Bila sebut kata bahasa Arab ni, sebenarnya orang Arab lah dia kena lebih dahulu ambil berat dengan Quran. Sebab Quran satu bahasa Arab, yang kedua mula turunnya kepada mereka dulu. Tu kita ni orang ajam, orang bukan bahasa Arab ni juga berkewajipan untuk kita mempelajari baca Quran, walaupun dia bahasa Arab, dia turun pada mula-mula pada orang Arab. Tapi kita orang ajam pun berkewajipan, kerana bahasa Arab adalah bahasa utama. Ini kelebihan bahasa Arab.
Tu. Mari kita mengaji bahasa Arab. Sama ada mengaji Quran sendiri bahasa Arab dah, mengaji hadis-hadis Nabi pun bahasa Arab dah. Dan kita mengaji bahasa-bahasa untuk kita nak mengenali Quran dan nak faham akan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam Quran dan ajaran Allah yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'allakum ta'qilun. Supaya kamu menggunakan akal memahami. Ini tadabbur ni. La'allakum ta'qilun ni maknanya la'allakum tadabbarun. Seolah tu kamu tu pakai guna akal fikir nak memahami akan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang tu diturunkan dengan bahasa Arab tu. Itu di antara yang kita perlu ambil perhatian dan kita memahami akan ayat yang kedua dan ketiga. Mari pula kita kepada ayat yang ke 13 sampai 14. Ni 13 sampai 14 ni ada hubungannya cara hidup kita harian. Hidup kita harian ni kita musafir, berjalan. Musafir tak mesti jauh. Musafir naik kenderaan. Kalau zaman dulu naik unta, naik kuda, naik hemat. Maka kita zaman sekarang, zaman moden, zaman dunia maju, zaman teknologi, banyak kita lebih diberi kelebihan lebih pada orang-orang dulu, seperti motor, basikalnya dan juga kereta, kapal tubat, dan juga kapal-kapal air. Itu semua tu berhajat untuk kita berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat dengan pengangkutan yang baru, moden, yang cepat sampai tempat tujuan kita. Itu satu perkembangan kemajuan dunia. Tapi bagi kita, walaupun dunia sakut paut dengan dunia, ia sakut dengan akhirat juga. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut di sini pada ayat 13, litastawu ala zuhurihi thumma tazakkaru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa tasbih waktu kita tu menunggang atau kita naik kenderaan kita, sama ada motor, kereta, kapal tubat dan kapal air dan sebagainya, supaya kamu duduk tetap di atasnya. Bila kita naik atas kenderaan, kemudian kita dapat menikmati nikmat Tuhan yang beri. Sama ada kereta kita boleh naik, kereta tambal ke, kereta kita sendiri ke, maka alhamdulillah zaman sekarang banyak orang yang milik kenderaan. Kadang-kadang sebuah rumah tu ada 2-3 buah kereta, 2-3 buah motor, ada sikap dan sebagainya. Maka apabila serta kamu bersyukur dengan mengucapkan maha suci Tuhan, subhanallazi sakhkhara lana hadza, yang telah memberi kemudahan, memudahkan kenderaan ini, hadza ni hak kita naik ni, wa ma kunna lahu muqrinin, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Dulu tak ada, tak pandai, ada tapi tak pandai nak bawa. Ni kita pandai bawa, pandu dan sebagainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sungguhnya kamu kepada Tuhan kami lah kami akan kembali. Ini yang bersangkut paut dengan akhiratnya, iaitu kita bila bersafir ni kadang-kadang dia tu kita tak tahu apa nak berlaku kepada kita. Nak berlaku aksiden ke, naik motor balik ke, itu kita tak nak. Tapi qadarullah, kadang-kadang masya fa'al, bila Tuhan takdir dia buat jadi. Sebab tu kita tu bersedia semua. Kadang-kadang kita tak ada nak pelaga orang, tak ada nak tepuh orang, tapi orang mai tepuh kita. Kadang-kadang licin batas, kadang-kadang macam-macam lah. Tu. Sebab tu kita kena sedar
selalu bersiap sedia untuk kita kembali kepada Tuhan kita, iaitu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kena ingat ayat ni, ayat-ayat doa kita dah baca dah, tapi nak faham katanya sakut paut dengan persiapan kita untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, mati dan menuju pada akhirat. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, sesungguhnya kepada Tuhan kami akan kembali kepada dia. Itu satu bahagian daripada surah Zukhruf. Mari pula kita kepada ayat yang ke-36. Ayat 36, masalah iaitu orang yang tidak peduli dengan zikir, dengan Quran, maka dia akan bersaing dengan syaitan. Wa man ya'shu an dzikrir rahman, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Ingatlah, sesiapa yang tidak mengendah, tidak peduli, tidak ambil berat dengan pengajaran Quran yang diturunkan oleh Allah yang bernama Ar-Rahman. Kita rasa seronok bila Quran itu diturun oleh Allah yang nama dia Ar-Rahman, Tuhan yang pemurah. Bukan turun pada Tuhan, bukan orang-orang yang kasar, orang bengih, orang zalim. Dak, ini turun pada Tuhan, satu Tuhan Allah. Lepas tu sifat dia rahmat, Tuhan yang bersifat dengan rahmat Allah. Maka Quran dia tak syak lagi. Zikir Quran ni bersifat rahmat juga. Bila kita baca Quran, kita dapat rahmat. Lepas tu kita amal pula dapat rahmat, dapat hidayat, dapat mau'izah, dapat syifa'ul lima fis sudur, dapat penawar, syifa, penawar. Sebab tu jangan kita berpaling daripada zikri Rahman, iaitu Quran diturunkan oleh Allah yang bernama Rahman. Kalau begitu, kalau tidak, nuqayyid lahu syaitana, kami akan jadi bagi dia, adakan baginya, tetapkan bagi dia tu syaitan bersama dia. Na'udzubillah min zalim. Fahuwa lahu qarin, lalu yang menjadi teman yang tidak renggan daripadanya. Qarin, dekat, rapat, saing jati lah, perantai duduk dengan dia sama, tapi tak nampak tu. Yang nampak kita tak nampak dia, duduk dengan dia sama. Ini ayat ni pengajaran pada kita supaya kita selalu ma'al Quran, bersama Quran, baca hari-hari. Berapa banyak kita kuasa, tak ada masalah. Fattaqullah mastata'tum, hendaklah kamu takwa pada Allah. Takwa dalam bentuk kita ma'al Quran, baca Quran, hafal Quran, tadabbur Quran. Sebanyak mana kita boleh, mastata'tum, qadar yang kamu kuasa. Tak kuasa tak apa masalah, kuasa satu juzuk tak ada masalah, tak apa satu juzuk tak ada masalah, baca beberapa surah pun tak ada masalah, kerana kita mampu sekadar tu. Tuhan tahu, Tuhan tahu rank kita, kekuatan kita, kemampuan kita, maka Allah dia akan menilai menurut kemampuan kita. Allah, kita takut dengan akan bersama dengan syaitan bila kita lecuk daripada ma'al Quran, tak bersama Quran. Lepas tu kita mari pula kepada surah lepas surah Zukhruf ni, surah Dukhan. Surah Dukhan ni betul lah molek kita di tengah-tengah duk cari malam Lailatul Qadar. Kerana Lailatul Qadar ni sebut dalam dua surah. Satu surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lepas tu mai sebut dalam surah Ad-Dukhan. Dukhan ni mana? As-sa'. As-sa'. Tu di tengah as-sa'. Jadi kita dapati katanya Allah Taala memula dengan Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin
fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu was-sami'ul alim Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Mari mula dengan Hamim pula. Satu keluarga daripada 7 Hamim, iaitu surah Ad-Dukhan. Dukhan makna asap. Kan sebut dalam ini pada ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Oleh itu tunggulah wahai Muhammad masa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata yang menyebabkan kebeluran yang dahsyat. Ayat ini akan menerangkan mengenai kejadian musim kemarau dan membawa pada orang itu tak ada nak makan, beluran, laparlah. Yang akan menipu, yang telah menipu kaum musyrik di Mekah dulu. Jadi wal kitabil mubin, demi Quran pula, supah saat ini jugalah. Quran yang memberi penerangan segala apa yang dihajati oleh manusia, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu taala. Dari segi ibadat, di segi hukum hakam, di segi akhlak, di segi untuk nak jalankan pemerintahan, qada dan sebagainya. Inna anzalna fi lailatin mubarakah. Sungguh kami telah menurunkan Quran itu pada malam yang barakah. Jadi dalam surah apa? Inna anzalna fi lailatul qadr tak ada sebut ayat barakah. Tapi bila kita baca tu barakah dah. Tu. Maksud dia nak ayat barakah tu, tak ada sebut kalimah barakah tu. Sebab lailatul qadri khairum min alfi syahr. Barakah dah tu. Satu amalan yang kita kerja, amalan baiklah, jangan amalan jahat, amalan baik, amal soleh yang kita kerja pada satu malam lebih baik pada 1000 bulan. Barakah, buat sikit boleh banyak, itu mana barakah. Subuh molek kita tani pokok sepahung tapi dia buah banyak buah. Tu macam setengah orang dia tani pohon dia 10 pohonnya, tapi dia boleh tubik ke apa, tubik buah-buah dia banyak, dia boleh jual, boleh berniaga, boleh makan banyak sampai ratus-ratus ribu dengan sebab 10 pohon. Itu panggil barakah. Boleh jadi orang tani itu dia keluar zakat, bila dia boleh hasil banyak, dia sedekah, buat baik kepada orang. Itu makna barakah. Jadi malam Lailatul Qadar ni disifatkan sebagai Lailatul Mubarakah. Malam yang barakah. Masya-Allah. Inna kunna munzirin, kerana sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran kepada hamba-hamba kami yang akan ditimpakan azab. Itu Allah Ta'ala dia selalu inzar melalui nabi-nabi, rasul-rasul kepada hamba-hamba dia, supaya kalaulah mereka jauh daripada ajaran Allah maka tidak boleh barakah. Oleh itu kita malam ni malam 25 insya-Allah kita salah satu malam yang diharap oleh para ulama, ijtihad mereka katanya malam Lailatul Qadar. InsyaAllah kita usaha bersungguh ijtihad menghidupkan malam-malam dengan qiyam Lailatul Qadar. Qiyam Lailatul Qadar ni makna semaya, daripada semaya Isya lagi, dan pada semaya tarawih sama ada di rumah atau di masjid dalam keadaan wabak corona yang merebak ni. Lepas tu kita baca Quran tak sakut paut gapo dengan gapo corona, kita baca di rumah kita, banyak mana kita nak makan, siapa masa mana boleh, siapa sahur pun tak apa. Kita istighfar, kita doa, kita taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita baca buku-buku WhatsApp. Banyak dah baca Quran ni, nak alih pula baca buku-buku hukum-hukum petua-petua, tahu ajaran Islam kita pun tak ada masalah apa. Pendek kata kita guna masa dalam malam yang barakah ini. 10 tinggal lagi ni hari 7 hari ni 7 malam lagi ni 6 malam lagi ni insya-Allah kita akan mendapat barakah yang banyak besar untuk diri kita dan untuk keluarga kita dengan doa
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wa'fu an walidayya. Buh lagi. Ya Allah, Engkau ni Maha Pemaaf, Pengampun. Engkau suka kene kemaafan, maka ampunlah dosa kami, dosa aku, dosa ibu bapakku, dosa keluargaku, dosa isteriku, dosa suamiku, dosa anak-anakku, cucuku. Tok aku, pok mak saudara aku. Kita bahasa Melayu tak apa. Cuma Allahumma innaka afun tu kalau boleh bahasa Arab tu moleklah, kerana doa ni doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan isterinya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ketika dia tanya, kalau aku tahu kata malam tu qadar, apakah aku nak buat? Maka Nabi kata, bacalah doa ni, insya-Allah taala doa yang ma'sur daripada Nabi kita dalam hadis sahih, insya-Allah taala. Kemudian sama lagi, iaitu fiha yufraku kullu amrin hakim. Kami menurunkan Quran pada malam tersebut tu kerana pada malam berbarakah itu dijelaskan kepada mereka tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmat serta tetap berlaku, tidak berubah dan bertukar. Kukuh, hakim ni makna kukuh. Semua malam itu tu Tuhan takdir berlaku. Umur kita, rezeki kita, ngup peraman yang kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bukan kita manusia saja, semua makhluk Allah Tuhan tu dia muatkan tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmat dan dia tetap berlaku, kukuh tetap berlakunya. Amran min indina, iaitu perkara yang terbitnya pada hikmat kebijaksanaan kami. Mai pada kami, tidak pada manusia dah. Rahmatan min rabbik, untuk menjadi rahmat daripada Tuhanmu. Menyampaikan rahmat. Allah, Masya Allah. Itu ada hubungannya dengan Lailatul Qadar, mubarakah, lagi pula ada rahmat pula. Innahu was-sami'ul alim, sesungguhnya Allah itu amat mendengar lagi amat mengetahui. Akhir sekali surah surah Jasiyah. Jasiyah, Ahqaf ada lagi. Ada Jasiyah Jasiyah ni mana katanya satu surah yang mengandungi hamim juga, kerana disebut dalam ayat 28 dah. Kalimah perkataan Jasiyah, wa tara kullu ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari kiamat engkau akan melihat tiap-tiap umat berlutut. Maknanya panggil turun lutut dia. Sebabnya gerung takutnya, ngerinya kejadian huru-hara pada hari kiamat tu. Kullu ummatin, tiap-tiap umat disuruh, diajar untuk menerima kitab surat amalannya. Panggil mai tengok banci masing-masing. Siapa banci molek maka dia diberi serah dengan sebelah kanan, dan siapa banci tak molek kerana banyak amalan-amalan buruk dia, jahat dia, maka diberi dengan surat di sebelah kiri. Al-yawm tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ni hari kiamat ni, kamu akan dibalas menurut apa yang kamu telah kerjakan di atas dunia ini. Itu hari ini kita dapat mengikuti beberapa ayat pilihan untuk kita tadabbur dalam bacaan kita, dalam dengar kita akan email semaya tarawih, atau kita baca sendiri pun insya-Allah taala kita tadabbur. Ayat-ayat lain lagi pun kita tadabbur juga insya-Allah taala. Hari ini kita pilih untuk menjadi beberapa pengajaran kepada kita insya-Allah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.